Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Baru-baru ini kita mendengar beberapa terdapat konflik di dalam Bersatu. Saya boleh katakan konflik kerana salah satu kepimpinan Bersatu juga, yaitu Che Gubad, yang menyatakan Peja bermain kayu tiga dengan Anwar. Bahkan di dalam artikel itu juga menyebut Peja bersekongkol dengan Anwar Ibrahim. Nah, sejauh manakah kesahihan berita ini, kesahihan cerita ini? Akhirnya apa yang dilakukan Peja? Ini pasti mengejutkan Muhyiddin Yassin sendiri dan juga ramai kepimpinan politik di Malaysia. Satu artikel dari Malaysia kini mengesahkan selepas kesetiaan Peja dipersoal. Peja ikrar terus sokong Muhyiddin. Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumu tampil menegaskan kesetiaannya kepada parti itu dan Perikatan Nasional. Penegasan itu dibuat susulan tindakan 4 ahli parlimen Bersatu menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Bekas ahli parlimen Tambun itu membuat kenyataan tersebut susulan timbul kabar angin di media sosial yang mempersoalkan kesetiaannya kepada PN dan Bersatu. Nah, mungkinkah kita juga mendengar berita ini? Adakah Peja sebelum ini didakwa menyatakan sokongan juga terhadap kerajaan perpaduan? Selepas Peja menegaskan bahwa terdapat kenyataan tersebut susulan timbul kabar angin di media sosial yang mempersoalkan kesetiaannya kepada PN dan Bersatu. Dalam artikel ini menyebut, saya ingin tegaskan kesetiaan saya kepada Muhyiddin Yassin masih utuh serta tidak berbelah bagi, katanya dalam hantaran di Facebook. Berikrar untuk terus bekerja keras memperkukuhkan Bersatu dan PN, Faizal Azumu berkata, dia tidak pernah bersekongkol dengan seteru politik maupun menyokong kerajaan sekarang. Bekas Menteri Besar Perak itu juga yakin Perikatan Nasional dan Bersatu akan terus bergerak sebagai pembangkang yang jujur. Faizal yang lebih dikenali sebagai Peja merayu kepada mereka di dalam PN dan Bersatu supaya tidak terpengaruh dengan kabar angin keji dan terus fokus dalam berkhidmat kepada rakyat. Sambil menekankan keperluan untuk PN menjadi pembangkang yang berkesan, dia berkata, Malaysia memerlukan penyelesaian kepada isu ekonomi pada masa ini. Faizal yang tewas di tangan Anwar di kerusi Parlimen Tambun pada PRU lalu turut menggesa pihak yang menyebarkan kabar angin tentangnya untuk memberi tumpuan kepada isu nasional. Perbuatan menyebar berita palsu yang menghampiri kepada fitnah jahat hanya akan merugikan, malah menambah dosa yang amat berat untuk dipikul. Kita juga mendengar di dalam artikel yang lain sebelum ini, di mana menurut satu artikel dari Harapan Daily yang menyebut nama Peja bermain kayu tiga dengan Anwar didakwa oleh Che Gubad sendiri. Bersatu Negeri Sembilan bergolak kembali. Ahli Jawatan Kuasa Penerangan Bersatu Badrul Hisham Syaharin menuduh pengerusi Bersatu Negeri Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu bermain kayu tiga dengan bersekongkol Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menurut satu artikel dari Harapan Daily. Tetapi Peja sendiri membuat pengakuan bahawa selepas kesetiaan beliau dipersoal, Peja ikrar terus sokong Muhyiddin. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, apa komen Anda? Sekian saja untuk kali ini. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati semua. Saudara-saudara yang saya amat hormati, hari ini satu berita tergembar. Ini pasti mengejutkan ramai. Seperti yang kita tahu, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang berhadapan dengan kes mahkamah. Akhirnya apa update terkini yang pasti dinantikan ramai, terutamanya kepada penyokong-penyokong pengundi Parti Muda ataupun pengundi kepada Presiden Muda Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Nah, saudara-saudara, seperti yang kita tahu sebelum ini, Syed Saddiq yang juga telah menarik sokongan terhadap kerajaan perpaduan namanya disebut-sebut ramai.
Dan ramai juga membuat spekulasi apa yang akan berlaku selepas beliau berani menarik sokongan terhadap kerajaan perpaduan. Hari ini, baru-baru ini disahkan dalam satu artikel, Syed Saddiq Syed Abdurrahman, ahli Parlimen Muar, dihukum penjara 7 tahun, denda RM 10 juta, 2 sebatan. Mungkin ada yang kata, adakah Syed Saddiq akan dipenjara 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun. Mungkin ada juga hanya main cakap-cakap begitu, tetapi olok-olok saja. Tapi berita ini mengesahkan bahwa Syed Saddiq dihukum penjara 7 tahun, denda RM 10 juta, 2 sebatan. Bekas Menteri Belia dan Sukan, Syed Saddiq Syed Abdurrahman, dijatuhkan hukuman 7 tahun penjara dan juga denda RM 10 juta. Hukuman itu selepas Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menjatuhkan hukuman bersalah terhadap 4 pertuduhan pecah amanah jenayah, CBT, salah guna harta, dan pengubahan wang haram, membabitkan dana pemuda bersatu yang berjumlah RM 1,12 juta. Hakim Azhar Abdul Hamid bagaimanapun membenarkan permohonan pembelaan untuk menangguhkan hukuman sementara rayuan dibuat di Mahkamah Rayuan. Nah, setelah saya melihat artikel ini yang bertajuk Syed Saddiq dihukum penjara 7 tahun, denda RM 10 juta, dan 2 sebatan. Pasti satu berita yang menggemparkan, pasti satu keputusan mahkamah yang mengejutkan ramai, mungkin mengejutkan Muhyiddin Yassin, mengejutkan Tun Mahathir, dan ramai lagi kepimpinan politik di Malaysia. Nah, persoalan yang timbul selepas mahkamah memutuskan perkara ini, persoalan yang timbul adalah adakah Syed Saddiq berisiko untuk hilang jawatan sebagai ahli parlimen, hilang jawatan sebagai presiden muda, dan sekiranya beliau akan betul-betul disahkan, masuk penjara disahkan bersalah, adakah muda akan bubar? Itu menjadi persoalan yang bermain di pikiran ramai orang. Ini pasti satu duka cita besar, satu keputusan besar yang mengejutkan ramai kepimpinan politik di Malaysia, terutamanya pengundi-pengundi, penyokong-penyokong muda, dan juga Syed Saddiq sendiri. Keputusan mahkamah mengesahkan Syed Saddiq dihukum, di mana bekas Menteri Belia dan Sukan, Syed Saddiq Syed Abdurrahman, dijatuhkan hukuman 7 tahun penjara dan denda RM 10 juta. Hukuman itu selepas Mahkamah Tinggi KL menjatuhkan hukuman bersalah terhadap 4 pertuduhan pecah amanah jenayah, CBT, salah guna harta, dan pengubahan wang haram, membabitkan dana pemuda bersatu berjumlah RM 1,12 juta. Untuk Bapak, apa komen Anda berkaitan dengan artikel ini? Sekian saja untuk kali ini. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.